Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira alladzi lahu mulku as-samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah bertemu sekali lagi biiznillah di dalam kudrah iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sambung pada malam ini dengan surah yang baru, di mana kita telah selesai menghabiskan pada bulan yang lalu Suratul Buruj, dan kita bahas pada malam ini surah selepas Al-Buruj, iaitulah surah At-Tariq. Muslimin dan muslimat, sebelum kita membedah satu dua ayat yang awal daripada surah ini, maka ambil faham dengan mudah. Umpama contoh, kalau kita terbiasa solat di Masjidil Haram, sama ada haji atau umrah, yakni sebelum Covid, kan? Sebelum Covid, paksalah kerajaan ambil keputusan menangguhkan umrah. Sabarlah, tentu ada hikmah. Kita perkara yang tak bercanggah dengan Quran, dengan hadis, wajib kita patuh. Dan apatah lagi ia membabitkan nyawa manusia. Ramai yang balik, jiran saya pun kena.
Jiran rumah jauh lah, bukan sebelah. Balik umrah pun kena virus, kena kuarantin. Ramai yang balik umrah kena. So keputusan dia ambil begitu. So kita doa bagi Allah pemudah. Itu aja. Bukan batal terus, tangguh aja. Baik. Bila kita solat dulu di Masjidil Haram, sebelum Covid kan, bila kita habis solat waktu, selalu dia ada solat jenazah. Solat jenazah 4, 7, 8, 9 jenazah. Bila kita habis solat tu, kita nak keluar, kita nak balik ke hotel, terutama bila zuhur, memang perut waktu tu jangan tanyalah. Langkahan tu mengalahkan Kaluis punya laju. Pasal apa? Takut lauk habis. Tu cerita. Ni cerita lapak, dia tak peduli siapa dah. Baik. Bila kita nak keluar tu, kita dengar kat belakang torik, 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 torik. Dan kita dengar kalam tu. Torik, torik, bising kat belakang. Kita pun toleh tengok dia tengah pikui keranda tu. Kan? Dia tengah pikui keranda tu. Makna dia minta jalan lah, minta laluan. Makna torik ialah jalan. Senang bagi faham begitu. Jalan apa dia? Sekejap lagi kita tengok. Sempat bulan ni, tak sempat bulan depan. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, kita pun dengar torik ada sekali tu. Tahun 2002 tak silap saya. Kita pun dengar ada belakang torik, torik. Saya pun berundur. Depan saya ada jemaah Malaysia. Cakap-cakap Kedah. Dia dengar torik, torik, torik ni. Dia pun apa kawan dia, oi, alhamdulillah satgi dia rompuh mampui kita sang ni. Dia pun faham. Saya dengar, oi, orang Kedah ni mampui dia lah. Cakap dia tu, dia rompuh kita satgi, mampui kita sang ni. Baik am bondok saya dengar ada depan saya. Itu mudah cerita tariq, makna jalan. Tuan-tuan tengok di Masjidil Haram, sekitar Haram, di Masjidin Nabawi. Tuan tengok nama jalan tu, Tariq Khalid Ibn Walid, Tariq King Abdul Aziz, contoh. Tariq makna jalan. Baik. Dan surah ini dikaitkan jalan itu dengan langit. Sekejap lagi kita tengok. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan surah At-Tariq ini dengan waw qasam, sumpah. Waw qasam makna waw sumpah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Ada masa saya sambung. Baik. Sebelum tu teringat saya, sebelum tengok ayat, teringat saya suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Dimuatkan riwayat ini oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir Al-Quranul Azim, di mana Ibnu Katsir mengambil suatu jalur riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai ketika pada suatu hari, tak silap saya, solat subuh. Yang menjadi imam ialah Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia jadi imam. Bukan calang-calang orang. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berasal dari negara Yaman. Jinsiyah, warga negara dia, citizenship dia Yaman.
Dia asal orang Yaman, Mu'adz bin Jabal. Bagaimana Sayyidina Mu'adz bin Jabal digelar lelaki yang paling mengenali halal dan haram. Itulah iman dia, itulah ilmu dia. Dia lelaki yang digelar yang paling kenal halal dan haram. Subhanallah. Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah da'i yang Nabi kirim ke negara Yaman. Nabi kirim dia supaya berdakwah di Yaman sebab dia orang Yaman. Itu bijak Rasulullah. Dia cari orang tu sesuai. Ini fatanah Rasulullah. Boleh aja hantar Sayyidina Umar tengok. Hantar Sayyidina Umar 2 hari ya. Demam orang Yaman kena pelempang semua. Mau Sayyidina Umar dia bubuh situ dia bukan dia peduli. Sayyidina Umar Nabi tak kirim. Nabi kirim Mu'adz bin Jabal, bijak Rasulullah. Dalam peristiwa lain kita ambil contoh fatanahnya Nabi. Bagaimana ketika selesai Bai'atul Aqabah al-awwal, perjanjian Aqabah yang pertama 2 tahun sebelum hijrah, kan Nabi jumpa 12 orang Ansar di musim haji, kan Nabi jumpa mereka pada hari-hari tasyrik musim haji, waktu belum hijrah lagi. So 12 orang ni masuk Islam, Sa'ad bin Ubadah dan beberapa orang. Lalu bila habis musim haji cara jahiliah lah waktu tu, bila habis musim haji mereka nak balik ke Yathrib atau Madinah, waktu tu masih Yathrib. Maka Nabi kirim seorang sahabat untuk teman mereka, ikut mereka, dakwah pada mereka, jumpa orang-orang besar Ansar di Madinah. Siapa yang Nabi kirim? Mus'ab bin Umar. Kenapa? Limadha? Kenapa Nabi pilih Mus'ab? Kenapa tak suruh sahabat lain? Abu Zar pun ada. Abu Zar tu digelar, standard Abu Zar, ulama di kalangan sahabat. Abu Zar tu standard dia ulama, doa dia mustajab. Dah, Nabi tak kirim Abu Zar. Kenapa? Sebab Abu Zar bekas kepala gangster. Abu Zar Al-Ghifari. Ghifari itu puak gangster Padang Pasir. Geng 08 lah, Cokek Road dulu. Geng gangster. Jumpa bunuh, jumpa rompak. Tu geng Abu Zar. Dia masuk Islam, dia top 10, nombor 6. Dan dia ulama di kalangan sahabat. Kenapa Nabi tak kirim Abu Zar? Kenapa Nabi tak kirim sahabat-sahabat yang hebat, yang lebih awal memeluk Islam? Dah, Nabi kirim Mus'ab. Kenapa? Sebab Mus'ab zaman jahiliyah, dia ni ayah dia orang kaya. Umar ni orang kaya. So selalulah buat parti jamuan kat rumah dia, ayah Mus'ab ni. So yang datang panggil ni semua sengat-sengat lah. Tan Sri Abu Jahal, Datuk Abu Lahab, semua geng-geng sengat lah. Dah kawan orang kaya. Orang kaya panggil besar-besar lah geng-geng bisnes dia. Tak isap okok, isap cerut. Mana isap okok, tambah okok daun lagi tak ada. Isap cerut, geng hebat belaka. Panggil semua ni. So siapa yang tolong sambut mereka? Sambut, bawa Abu Jahal, Tan Sri Abu Jahal, sini, duduk sini. Abu Lahab, Datuk duduk sini. Siapa yang sambut mereka? Mus'ab bin Umar. Dia sudah terbiasa menyambut orang-orang besar. Nampak? Bijak Nabi. So apa Nabi buat? Mus'ab ikut mereka sampai nanti Yathrib. Jumpalah Sa'ad bin Mu'adz.
jumpalah pemimpin-pemimpin Aus dan Khazraj, dakwah mereka. Beres. Nampak? Bijak Nabi. Right person, orang yang betul. At the right job, pada tugas yang betul. Tak ada main semborono aja. Main panggil-panggil, main cukup, main hantar. Tak mau. Tu Nabi cerdik. Hudaibiyah, ketika tertahan unta Nabi, daripada Madinah jalan 21 kilometer aja nak sampai dah Makkah. Nabi kan mimpi, cukur kepala, pakai ihram. Mimpi Nabi ru'ya sadiqah, mimpi yang benar. Mimpi Nabi-Nabi ru'ya sadiqah. So tu mesti panjang, ada mat. Sadiqah, jangan ru'ya sadiqah, salah. Di sudut nahwu salah. Ru'ya sadiqah, mimpi yang benar. Semua Nabi-Nabi mimpi dia betul. Nabi mimpi sebelum perang Uhud, Nabi tengok mata pedang dia sumbing. Dalam mimpi Nabi, besok nak Uhud bertempur, mata pedang dia sumbing. Kemudian Nabi mimpi tengok beberapa ekor lembu gemuk-gemuk kena sebelah. Kemudian Nabi masukkan tangan dia dalam baju besi dia. Mimpi yang benar. Nabi takwil. Nabi kata pedang, mata pedang aku sumbing, menandakan ada keluarga aku akan mati syahid. Sayyidina Hamzah, pak saudara dia. Nabi kata aku tengok beberapa lembu gemuk kena sembelih, akan ada sahabat-sahabat kananku mati syahid. Mus'ab, Allah, Hanzalah ibni Abu Amir, ni sahabat yang hebat. Hanzalah tu digelar lelaki yang dimandikan malaikat. Allah tak sempat nak mandi hadas, pergi perang lalu. Tak sempat, terlupa dalam janabah, terlupa hadas besar, perang Uhud, pi mati syahid. Maka dia digelar lelaki yang dimandikan malaikat. Ketika Nabi melihat titisan air hujan jatuh menimpa kepada jasad Hanzalah ibni Abu Amir, dimandikan dia oleh malaikat. Allah, Allah, ini mereka. Ya Rabbal Alamin, hebat. Sahabat-sahabat yang kanan akan mati, kata Nabi. Masuk keluarga dia Hamzah, dan Nabi masukkan tangan dia ke dalam baju besi dia. Nabi kata jangan bimbang, Madinah terpelihara, Madinah akan selamat. Mereka tak boleh ambil Madinah. Tu mimpi Nabi. Betul tak? Betul. Nabi Yusuf mimpi. Betul tak? Betul. Ahada asyara kaukaba, baca dalam surah Yusuf. Allah. Maka Nabi mimpi cukur kepala, pakai ihram, pi umrah lah. Ni nak cerita right person for the right job. Kena ada tu dalam kehidupan kita. Orang yang dipilih mesti tahu buat kerja tu. Bagaimana bila unta Nabi berhenti tempat nama Hudaibiyah yang kita pergi tu, unta Nabi duduk. Unta boleh bayang pakai ihram, ambil miqat di Abiyar Ali, di Zulhulaifa, masjid miqat 10 kilometer daripada Masjidin Nabawi. Itulah miqat Ahlul Madinah. Barang siapa yang musim haji, di musim haji, dia di Madinah nak masuk Makkah di musim haji, lalu dia berhenti mengambil miqat di Zulhulaifa, lalu dia berniat sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya dalam musim haji tu, maka jadilah hajinya tamat tua. Maka dia buatlah umrah sampailah hari wukuf. Berapa kali dia nak buat-buatlah. Kalau di musim haji dia datang daripada Madinah nak masuk Makkah, berhenti di Abiyar Ali Zulhulaifa, lalu dia berniat sahaja aku mengerjakan haji dan berihram aku dengannya, jadilah hajinya ifrad. Itu aja, bukan susah pun, bantu pada niat. Atau dia berhenti daripada Madinah nak masuk Makkah,
sahaja aku mengerjakan haji dan umrah dan berihram aku untuk kedua-duanya, jadilah hajinya qiran. Allahu Akbar. Nabi waktu itu bukan musim haji, ambil miqat umrah di Zulhulaifah, talbiyah nak masuk, nak buat umrah, sampai di Hudaybiyah, unta Nabi duduk, tak mau berjalan dah. Rupanya Makkah sudah kecoh. Lu ingat Nabi nak perang, Khalid ibn Walid sudah standby dengan tentera, Abu Sufyan pun dah mula panik. Tahun 6 Hijrah waktu tu, maka apa jadi? Unta Nabi tak mau berjalan. Yang sahabat duk tengok awat unta ni, orang pertama mai pi cucuk pungkok unta tu suruh berjalan, Sayyidina Umar. Tak ada orang lain dia. Dia ambil pedang dia, dia cucuk. Weh, jalan, duduk buat apa? Dia pi cucuk pungkok unta. Unta tu duk tengok dia. Unta tu duk tengok Sayyidina Umar. Dia bukan peduli orang, dia kira dia. Dia garang Umar. Tu yang Nabi sebut, sahabatku yang paling tegas ialah Umar Al-Khattab. Nabi sebut direct, paling tegas Umar Al-Khattab. Bayanglah tinggi dia, 3 meter 9 kaki. 2 kali saya 5 kaki 7, kali 2 10 kaki, yang 2 kali saya. Itulah tinggi Sayyidina Umar. Tu yang dia lempang 6 hari tak bangkit. Unta tu dia cucuk pungkok suruh bangkit. Lalu Nabi kata, sesungguhnya unta ini diberhentikan oleh Allah. Umar dengar tu dia diam. Dah Nabi habaq lagu tu, diam Umar. Maka Nabi pilih right person for the right job untuk berbincang dengan Abu Sufyan. Tengok bijak Nabi, bincang dengan Abu Sufyan. Waktu tu pemerintah Abu Sufyan. Akhirnya Nabi, Abu Sufyan tu ayah mertua dia, sebab Nabi kahwin dengan anaknya Ramlah. Dan Nabi ada anak tiri dengan 2 orang isteri. Pertama dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi ada anak tiri 8 orang. Kedua, Nabi ada anak tiri dengan Ramlah, anak Abu Sufyan, ada 2 anak. So Nabi ada 10 orang anak tiri. Di samping anak Nabi yang 4, 5, 6, 7. Anak Nabi 7 orang, anak tiri 10 orang. Baik, waktu tu Abu Sufyan belum lagi jadi pak mentua Nabi, dia isap okok lagi. Lalu apa jadi tuan-tuan? Nabi pilih Saidina Uthman. Saat getir tu, sahabat dah mengamuk dah. Awak tak boleh masuk 21 kilometer lagi Hudaybiyah dengan Kaabah. Jauh mananya? Omar tak usah cakap lah, habis pokok dah diterajang waktu tu, tak boleh masuk. Sahabat lainnya awak tak boleh masuk. Rupanya kecoh dah Makkah, macam nak perang dah. Maka Nabi bijak, berunding dulu. Nabi berunding dulu, perang tu kemudian. Tu Nabi cari jalan elok dulu. Tu Islam aja. Baik, jangan nak kira bergaduh. Cari jalan untuk berpadu, cari jalan untuk perpaduan umat Islam. Jangan nak kira bergaduh ya kita. Dok kira kepentingan diri masing-masing. Bila nak selesai? Tepuk tangan musuh Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Nabi pilih siapa? Sayyidina Uthman. Kenapa? Sebab Abu Sufyan Bani Umayyah, Sayyidina Uthman pun Bani Umayyah, kroni. Satu geng kroni. Nabi kata Uthman, pergi jumpa Abu Sufyan. Tu geng hang tu, Bani Umayyah. Nabi Bani Hashim, Abu Bakrin Bani Tamim, Ali Bani Hashim, Sayyidina Umar Bani Adi bin Ka'ab. Lagi jauh dia buat peninju hang suruh dia pergi bincang, dia empuk situ Maka Sayyidina Uthman pergi. Kenapa? Bijak Nabi. Itu yang Sayyidina Uthman bincang apa semua, panjang cerita. Akhirnya tak boleh masuk, balik tahun depan boleh. Panjanglah cerita. Maka Mu'adz bin Jabal, ni nak cerita surah At-Tariq. Mu'adz bin Jabal, Nabi kirim dia ke Yaman. Sebab dia orang Yaman. Lama dia duduk di Yaman sampai Nabi wafat. Allah, menangis dia. Nangis dia.
Sebab dia tak ada waktu Nabi wafat. Tuan-tuan boleh bayanglah zaman tu kan, pengangkutan macam mana. Bukan boleh ambil tiket flight terbang lalu. Kan? Dah naik bas ke kereta api ke ETS semua ada lah ni. Paling tidak motor. Dah tak ada zaman tu main kuda, main unta aja sikit jauh Yaman tu. Jauh. Maka menangis Muaz bin Jabal. Dan akhirnya dia datang juga menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, cerita apa? Satu hari di Madinah. Waktu tu dia tak hijrah lagi ke Yaman. Muaz bin Jabal jadi imam. Tak silap saya solat subuh. Hadis An-Nasai. Dia jadi imam solat subuh. Dia sudah balun Al-Baqarah dengan An-Nisa. Yang kata Sayyidina Muaz bin Jabal, 2 rakaat dia balun Al-Baqarah dengan An-Nisa. Tentu ingat apa? Putih nyawa tunggu. Punya lama. Yang sahabat nak pergi kerja, nak pergi kebun, nak pergi kebun kurma, nak panckat macam-macam. Sahabat ngadu ke Nabi. Ya Rasulullah, leceh aku ni. Nabi kata awak dah. Muaz, kenapa kata Nabi? Dia baca panjang sangatlah Al-Baqarah dengan An-Nisa. Nabi kata ya. Merah muka Nabi. Nabi marah. Nabi marah. Nabi panggil Muaz. Nabi kata Muaz, hang ni nak buat fitnah pada agama ke? Maksud Nabi, hang jangan bagi orang lari tak mau pergi masjid dah sebab baca terlampau panjang. Jadi fitnah. Wahai Muaz, bacalah olehmu. Antara Nabi sebut Al-Buruj, antara Nabi sebut surah ini At-Tariq. Nabi pesan, antara Nabi sebut Wadduha, ada hadis dia An-Nasai. Kau tak silap saya subuh atau maghrib, antara dua lah peristiwa ni berlaku. Nak sebut hukum bagi imam, ringankan. Tengok makmum, ringankan. Nak baca panjang boleh, tapi jangan terlalu panjang. Hampir makmum 60 kali garu pungkok tak rukuk lagi. Leceh lagu tu. Leceh lagu tu. Tambah hari Jumaat, tuan-tuan tak cuti, kami cuti tak apa. Hari Jumaat kan lah subuh dah 6.16 lewat, 6 suku. Kan kita nak bubuh sejadah tu boleh, tapi bagi 2. Jangan sambung hal atau alal insan tu, kesian makmum. Dia nak jalan jam lagi, jambatan lagi, macam-macam. So imam dia mesti faqih. Dia mesti memahami suasana makmum dia. Itu imam. Baik. Lalu Nabi pesan, hang baca At-Tariq, hang baca Al-Buruj. Jangan duk susahkan orang. Pergi bantai Al-Baqarah dengan An-Nisa. Ya Allah, ya Tuhan, saya pun tak boleh bayang macam mana sahabat punya tunggu. Jangan cari pasal. Itu dalam hadis An-Nasai, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Baik. Allah mulakan dengan sumpah. Biasalah Allah bersumpah. Kita pun boleh bersumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Dia mesti hi. Kalau wallahu dia tak ada sumpah. Wallaha lagi tak ada sumpah. Dia mesti wallahi. Dia mesti majrur. Dia mesti baris bawah. Dia tak boleh marfu', dia tak boleh mansub, dia mesti majrur. Wallahi wa billahi hi baru jadi sumpah. Wallahi, itu sumpah lah tu. Jangan cari pasal. Di sana ada kafarah sumpah. Di sana ada kafarah sumpah. Melayu dia sumpah junjung Quran tu, saya tak tahu riwayat mana. Saya ingat riwayat Melayu. Yang ada lafaz. Sumpah ni lafaz, bukan pergi junjung Quran. Itu Melayu. Tak adalah jumpa riwayat. Kalau ada, tuan-tuan beritahu. Kita belajar sama-sama. Takat saya mengaji, tak ada lagi lah jumpa riwayat junjung Quran. Yang ada wallahi wa billahi wa tallahi. Yang tu lafaz sumpah. Kita langgar, kenalah kafaratul aiman dalam suratul Maidah. Sama ada memberi makan 10 orang fakir miskin dengan makanan yang biasa engkau makan. It'amu 10 masakin,
beri makan 10 orang fakir miskin. Yang makan tu kita biasa makan. Tengah hari makan apa? Ayam goreng. Ayam goreng lah. Tengah hari makan apa? Siakap. Mampu siakap lah. Yang biasa kita makan. Atau fatah atau kiswah, berilah pakaian. Yang kata kiswah kan kelambu Kaabah. Kiswah tu makna pakaian. Orang translate kelambu tak kisahlah. Kiswah malabis pun pakaian, tengok ayat lah. So beri pakaian kepada 10 orang fakir miskin, beri pakaian. Kalau tak mampu beri makan, maka kata Imam Asy-Syafi'i, pakaian yang kamu boleh beri tak ada masalah, seperti kain serban. Bagi seorang selai kain serban, boleh, tu kafarah sumpah. Atau kamu boleh pilih, tak ada apa nak buat, duit pun tak ada, kamu puasalah 3 hari. 3 hari itu tak perlu berturut-turut. Sehari itu kan 2-3 hari seokok puasa pula. Okok jangan lupa. Lepas tu seminggu seokok pula puasa pula. 3 hari kafaratul aiman, baca dalam suratul Maidah ayat 90 lebih. Baik. Maka Allah layak bersumpah dengan apa saja. Dengan makhluknya. Wadduha wal laili. Yang ni was-samai wat-tariq. Demi langit. Kita bahas dulu langit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Pertama, iman mengajar kita dengan dalil yang jelas, crystal cut kata orang putih. Tak boleh ragu dah. Apa dia? Langit itu 7. Siapa kata 8, rosak akidah. Siapa kata 6,5, lagi haru. Sebab Quran yang sebut 7. Sab'a samawat alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Sampailah kan ayat pertama. 1, 2, kemudian allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang buat langit itu tibaq. At-tabaq, tibaq makna tingkatan. So dia ada sab'a samawatin tibaqa. Dia jadi jamak tibaqa sebab sab'a 7. At-tabaq, tibaq makna 7 lapisan. So iman aja langit 7 lapis. Yang pertama. 8 kufur, 6,5 lingkup, mesti 7. Lagu mana rupa? Jangan tanya. Asy-Syahid Said bin Qutb kata, cukup kamu beriman langit itu 7, full stop. Macam mana rupa? Jangan tanya. Yang tahu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Mi'raj ke langit. Nabi saja tahu. Kita tak tahu. Abu Bakrin pun tak tahu. Semua tak tahu. Yang tahu hanya Nabi sahaja. Kerana Nabi tembus 7 petala langit. Dan langit itu ada pintu-pintunya. Ada pintu-pintunya. Kalau belajar mastika hadis 61 jilid yang pertama mastika hadis, kita jumpa hadis roh yang dibawa naik ke langit. Roh baik ke roh jahat ke, terutama roh baik, akan dibuka pintu-pintu langit. Malaikat hak jaga pintu langit pertama akan buka pintu, bawa roh yang wangi ni. Allahu akbar. Dia ada pintu dia, kita tak nampak. Berkata Al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala di dalam kitabnya Mengembara ke Alam Barzakh, Al-Imam As-Suyuti menyebut bahawa apabila mati sahaja kita, mati saya, tuan-tuan muslimat, semua kita mati. Bila mati saja kita, maka ditutuplah 2 pintu langit untuk kita. Habis dah. 2 pintu ni Allah tutup. Pertama, pintu yang dibawa amalan-amalan kita. Kita solat maghrib tadi,
malaikat bawa tak solat kita ke langit? Bawa. Dia ada pintu dia, pintu amalan, pintu langit yang membawa, yang mengizinkan amalan kita naik untuk dipersembahkan kepada Allah. Yang kedua, ditutuplah pintu rezekinya. Karena bila kita dah mati, tiada lagi rezeki bagi kita. Itulah yang Nabi kata, walau setitik air dah tak ada dah untuk kamu minum, barulah kita mati. Itulah keadilan Allah yang dia tetapkan rezeki untuk kita. Dah habis dah, Lauh Mahfuz tak ada dah rezeki kita, barulah mati. Allahu Akbar. Baik. Yang kedua, saya nak baca surah Fussilat ayat nombor 12. Nak sebut apa? Langit yang 7 ini, they have their own job. Mereka ada tugas mereka sendiri. Dalil 12 Fussilat, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifza dzalika taqdirul azizil alim. Kalau tak silap saya ayat 12 Fussilat. Baik. Apa kata Allah? Tengok kita nak ambil pengajaran dulu sebelum kita tengok ayat. Allah kata faqadahun, qada menetapkan, qada menentukan, qada menjatuhkan keputusan. Sebab tu dia panggil qadi. Qadi ni orang Melayu shake hand, dia pergi silap faham. Dia panggil tok qadi, tok qadi. Qadi ni kita boleh panggil hakim. Hakim tu qadi lah, dia jatuh hukum. Kita tok qadi dah main belum? Dia kira tok qadi lah. Tambahlah musim kan, musim memang orang nikah lah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, Allah kata faqadahun. Kita belajar apa nama ni, dhamir kan, ganti nama kan. Kita belajar dulu basic sebelum kita pergi jauh nahu, apa nama ni, subjek-subjek kita lebih jauh. Tok guru Arab dia mesti ajar kita soal berhubung dengan ganti nama. Huwa huma hum kan, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dia ada 14. Saya nak bagi faham di sudut bahasa Arab basic. Kenapa Allah sebut hun, faqadahun? Kalau tuan-tuan tengok dhamir ganti nama. Huwa, huma, hum. Huwa dia lelaki. Dia seorang lelaki. Huwa, huma dua orang lelaki. Hum lelaki yang ramai. Lepas tu hiya, huma, hunna. Hiya seorang perempuan. Hiya. Man hiya? Siapa perempuan tu? Begitu. Man huwa? Siapa lelaki tu? Man hum? Siapa mereka tu? Baik. Bila kata perempuan ya, hiya seorang perempuan, huma dua orang perempuan, hun ramainya perempuan. Takat tu aja. Bawah tu ada lagi, tak apa. Nak bagi faham, faqadahun. Kenapa Allah sebut hun dengan menyebut isim muannas, isim perempuan? Saya dah sebut tadi kan, hun makna perempuan yang ramai. Bila Allah kata faqadahunna sab'a samawatin, ayat 12 Fussilat, kami telah menentukan langit itu 7. Allah sebut dengan hun. Kenapa tak hum? Kerana disiplin bahasa Arab, langit itu mesti sifat dia muannas. Langit, bumi, syurga, neraka. Tengok ayat syurga. Hum fiha khalidun
Hum, mereka ahli syurga, fi, di dalam, ha. Ha tu kan perempuan. Hum fiha. Ha tu syurga lah. Kenapa Allah tak kata hum fihi? Kita doa Allahumma ghafir laha warhamha. Ha tu kan perempuan. Kalau 5 ha tu Maharaja Lawak. Ha juga. Maknanya bila kata syurga dia perempuan. Hum fiha. Mana ada tuan-tuan jumpa ayat hum fihi? Hi lelaki. Fiha. Ha tu perempuan. Tu dia duduk. Syurga, neraka, langit, bumi, disiplin Arab mesti muannas. Dia tak boleh muzakkar. Dia tak boleh jadi lelaki. Kenapa? Dah itu undang-undang dia. Saya nak kata apa lah. Saya pun belajar hak tu dulu. Itu aja undang-undang dia. Guru Arab saya, Syekh Badruddin, yang tu yang diajar saya pun angguk hak tu lah. Saya pun sampai kat tuan-tuan hak tu lah. Tak boleh ubah. Tu disiplin dia. Baik. Maka Allah kata faqadahun. Hun perempuan yang ramai. Maka langit sifat dia perempuan. Faqadahunna sab'a samawatin. Dan kami telah menentukan langit itu sab'a samawat, 7 lapisan dia. Bila kami buat dia jadi 7? Bila kami tentukan dia 7? Tengok ayat tu. Fi yaumaini, pada 2 masa. Kita taksir dengan hari. Yauman sehari, yaumaini 2 hari, ayam beberapa hari. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A'dad wa ma'dud. 3 hari, salasata ayyam, arba'ata ayyam, khamsata ayyam, sampailah Asyar 10 pun ayam. Dia masuk 11, dia masuk 12, sampailah berjuta, sampailah kiamat, dia mesti balik mufrad. Wahid asyar sebelah kan. Wahid asyar yauman. Dia tak boleh dah wahid asyar ayyam. Dia takat 10. 3 sampai 10 ayyam. 11, 12, 13 berjuta, bilion, trilion, laksa, Kuala Kedah. Sampailah bila-bila pun, sampai kiamat, dia akan patah balik kepada mufrad. Itu kaedah mengira di dalam bahasa Arab. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ayyam. 11, 12, 13 sampai bila pun yauman. Senang tuan-tuan nak faham lagi. Baca surah Al-Qadar, inna anzalna. Bila Allah kata min alfi syahrin, min alfi syahrin, syahrin, syahran, syahrin mufrad, jamak syuhur, arba'ata syuhur, salasata syuhur. Tapi Allah sebut alfa, alfi, 1000. Patutnya 1000 bulan tu mesti jadi syuhur. Dak, min alfi syahrin, dia balik mufrad. Itu lagi senang faham. Faham anak-anak muridku? Nampak duk kuruk kenin macam. Itu basic ya. Basic walaupun tak mengaji dia pening juga. Dia yang tak pening sokok yang tu ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah kata aku buat langit tu 7 bila? Yaumaini. Isim apa tu? Musanna, 2. Jamak 3 sampai 10. Musanna 2, mufrad 1. Allah kata aku buat langit tu 7 fi yaumaini, pada 2 waktu. Walaupun Allah sebut hari, tapi mufassirin taksir dengan fasa, waktu, masa. Allah aja tahu 2 masa. Kita tak tahu. Allah buat langit tu 7 pada 2 masa. Samalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Sittah 6 ayam hari. Kita nak kata 6 hari. Dah, ulama kata 6 waktu. Allah buat langit bumi 6 waktu dan antara keduanya. Langit, bumi dan antara keduanya. Awannya apa semua aku buat 6 waktu. Hak langit Allah buat, Allah kata 2 masa. Lagu mana? Wallahu a'lam. Baik.
Saya nak ambil poin besar apa dia dalam ayat. Selepas tu Allah kata apa? Wa auha fi kulli sama'in amroha. Ayat ni poin dia. Apa dia? Wa auha, dan aku wahyukan, fi bagi setiap, kulli fi kulli sama, bagi setiap langit itu aku telah wahyukan amroha, tugas masing-masing. Amrun mufrad, tugas masing-masing. Umur jamak, urusan-urusan. Amrun urusan. Aku telah tentukan fi kulli sama. Oleh kerana fi kulli setiap, maka jadi Dia takkan jadi umur. Dia mesti jadi amr. Fi kulli sama'in amroha. Ha tu perempuan. Ha tu apa? Langit lah. Amroha. Amrun apa? Urusan. Maka Allah ajar setiap langit aku tugaskan dia. Langit 1 ada tugas, langit 2 ada tugas, langit 3 ada tugas, sampai langit 7. Ulama istimbat hukum, kalau langit Allah bagi tugas, manusia, tu dia. Kamu duduk atas muka bumi Allah, makan, minum, tidur, beranak lah. Maaf sebut, tu binatang. Binatang pun makan, binatang pun tidur, binatang pun beranak. Kucing saya dah sebulan dah 5 ekor. 5 ekor, saya sedang cari siapa laki dia, saya nak report polis. Kita pula jenis sayang kucing, dia bukan boleh. Kira belah. 5 ekor, cari ayah dia tak jumpa lagi. Tengok color macam-macam. Tu binatang. Kita duduk atas muka bumi, makan, terdarah, pergi kenduri, balik, tidur, tahun depan, cuih, seorang lagi. Apa kerja tak buat? Mayang tak buat, apa tak buat. Tugas sebagai khalifah atas muka bumi pun tak tahu. Hidup lagu tu lah. Habis-habis mati. Oh, tu binatang kau orang. Bila kata orang, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku nak buat atas muka bumi itu khalifah. Kita khalifah, tanggungjawab pemimpin negara, tanggungjawab pada negara, menjaga agama, nyawa, keturunan, harta, akal. Kita pemimpin keluarga, tanggungjawab kita khalifah pada anak-anak kita. Belanjanya, nafkahnya kita suami pada isteri kita, tanggungjawab kita, auratnya, didikannya, nafkahnya, tegurannya kita. Jangan nak buat bodoh ya. Allahu Akbar. Tanggungjawab urusan Allah tentukan kepada kita sebelum kita jumpa dia untuk dihisab pada hari kiamat. Kemudian Allah sambung, Allah sebut dalam ayat tu, ayat yang sama 12. Wa zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Itu kita bahas kemudian. Kami hias langit dunia tu dengan bintang. Ada kaitan dengan At-Tariq. Saya ingat tak dan bulan depan. Baik. Kemudian saya nak baca satu ayat dalam surah Ar-Rahman. Langit. Fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Allah kata Allah, bila berlaku kiamat, apa jadi? Langit tu, langit yang kuat ni, langit ni pejal kuat, turun hujan, turun salji macam-macam, langit ni kuat, kukuh. Dalam engineering, langit menjadi medium, menjadi buffer untuk frekuensi gelombang, terutama bila kita membicarakan VHF, very high frequency, atau HF, high frequency. Kita kena pakai langit untuk tembak frekuensi kita, untuk sampai ke bumi belah sana. Dia kena pakai langit, dia kuat bouncing dia akan tembak balik ke bumi, bumi lontar balik ke langit. Dia ada kaedah bouncing, first hop, second hop, third hop. Ni kalau belajar jumpalah dalam subjek engineering. Tuan-tuan, muslimin muslimat, kuatnya langit sampai kiamat. Allah kata apa? Fa idzan syaqqatis sama', apabila langit pecah. Surah Ar-Rahman, langit pecah.
Dia jadi apa? Wardatan kaddihan. Dia jadi macam wardah. Wardah apa? Bunga ros. Dia menjadi seperti bunga ros yang berwarna merah. Langit tu cair. Cair langit macam bunga ros warna merah. Bila kiamat. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Haqqah, surah 69. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Tengok di awal, saya ingat dalam ayat belah-belah, Allah kata, wan syaqqatis sama fahiya yawma idzin wahiyah. Maka langit pada hari kiamat, langit itu pecah dan dia wahiyah, dia menjadi lemah. Cair dia habis. Ni kita tengok punya biru cantik, cair dia bila berlaku kiamat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, di dalam ilmu akidah, harus bagi Allah menciptakan makhluk. Harus. Bukan wajib, no? Harus. Harus bagi Allah meletakkan langit di atas, bumi di bawah. Wajib ke? Tak. Harus bagi Allah. Boleh tak Allah letak bumi atas, langit bawah? Boleh. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Boleh. Maka harus saja langit duduk atas. Bukan wajib bagi Allah. Itu akidah kita. Maka kita mesti faham. Tuan-tuan tolong beritahu saya mana penghujung langit. Beritahu. Tak ada orang. Sebab tu soalan ni dia tak masuk dalam subjek SPM. Tak ada. Gila lah kalau hang buat soalan lagu tu. Di manakah hujung langit? Mampu. Seorang tak boleh jawab. Sebab di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Kata hadis Melayu. Kita pijak bumi mana? Atas langit. Pi kutub utara langit. Ish. Mana dah hujung dia? Wallahu a'lam. Tu apa tu? Kehebatan Allah, keagungan Allah, Al-Azim, Akbar. Ya Allah, tak tahu nak habaq gagahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga langit kita lihat entah mana penghujungnya kita pun tak tahu. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat sekalian, demikian mukadimah pada malam ini. Beberapa perkara tentang langit. Allah bersumpah dengan langit. InsyaAllah bulan depan kita tengok apa itu at-tariq. Yang kata jalan tu apa dia? Allah sebut was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib. Kita akan bahas nanti. Apa dia an-najmus saqib? Apa dia bintang? Allah sebut dengan an-najm. Makna satu aja. Kalau jamak nujum. Jamak nujum, bintang-bintang. Maknanya ada satu bintang yang as-saqib. Apa makna as-saqib itu? InsyaAllah bulan depan kita akan tengok bintang itu di sudut sains, dikaji oleh para saintis. Wujudkah dia? Ya. Allah sebut dalam Quran. Subhanallah. Inilah haibatnya Al-Quran, sehingga saintis melutut mengkaji Al-Quran. Tidak dapat mereka tolak kebenaran Al-Quran. Yang menolaknya ialah kekufuran mereka. Tapi di sudut knowledge, ilmu, mereka tak tolak. Yang tolak itu sebab kufur dalam. Mereka tahu benarnya Al-Quran, termasuk kajian-kajian tentang langit. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un dalam Az-Zariyat. Dan langit tu kata Allah, banainaha, kamilah yang kembangkan dia. Kami yang bina dan kami kembangkan langit itu. Kembangkan itu saintis kaji, itulah kelahiran bintang-bintang baru yang jumlahnya juta sampai hari ini. Bintang beranak sampai saintis naik pening nak kira.
Itulah maksud mereka, langit tu kami kembangkan. Tak silap saya 45 Az-Zariyat 49 gitu. 40 lebih. Allah sebut langit tu kami yang kembangkan dia. Dan kembang itulah ulama bahas, saintis bahas dengan kelahiran bintang-bintang baru Allah. Cuma NASA terkejut kerana sebuah planet yang namanya Pluto sudah hilang. Tak tahu siapa kebal. Planet Pluto dah hilang. Saya baca website NASA, planet Pluto disappeared. Siapa sudah buat pelari, ya Allah, ya Tuhan. Dan digantikan dengan satu planet. Pluto dia paling jauh daripada matahari. Bumi satu pusingan 365 hari setahun kan? Satu pusingan bumi, pusing matahari. Pluto satu pusingan dia, pusing matahari 275 tahun. Astaghfirullah. Tuan-tuan nak bayang luas mana alam ciptaan Allah. 275 tahun baru lengkap satu pusingan. Planet nama Pluto. Planet tu sudah hilang, penyamun mana sudah kebal. Tak tahu, hilang. NASA pun pening. Lalu ada muncul satu planet, depa nama X apa, saya pun tak ingat, punya banyak nama nak diingat. X apa, bukan X70 itu proton. Depa nama X apa entah bintang tu. Hak do ada yang muncul selepas hilangnya Pluto. Mampus macam-macam cerita. Tu tanda apa tu? Tu mula mungkin Pluto tercampak keluar ke, orbit dah tak kuat ke, wallahu a'lam. Sebab saya baca satu artikel bulan lepas menyebut matahari semacam mendekati bumi makin kuat. Dia dekat bumi makin kuat. Saya baca, saya ada simpan artikel. Ada saya save dalam saya punya iPad, saya punya Samsung Tab, tapi rosak baru-baru ni. So kena reset balik, hilang artikel. Allah, sedih betul saya. Nak cari balik bukan senang. Cari rokok senang, tahu aja duduk tang mana. Nak cari balik artikel tu susah. Tapi disebut bahawa saintis merasa risau sebab matahari macam makin dekat dengan bumi. Sudah. Itu mula tanda-tanda lah tu. Tuan tengok di Riyadh kan, depa menyanyi, depa berjoget, Pak Arab pun. Tuan tengok lah, tuan tengok semua video. Oh, ini bagus, kata Mat Saleh bercampur ini. Putera-putera mereka sudah mula membuka Arab Saudi ini kemodenan. Astaghfirullahalazim. Terkinja-kinja di Riyadh, di semenanjung tanah Arab, di situ Kaabah, di situ Rasulullah. Apa tu tuan-tuan? Itu semua tanda-tanda fitnah akhir zaman, kiamat semakin dekat. Tanda-tanda yang cukup banyak. Tapi tuan-tuan jangan bimbang. Masa berhenti rokok masih ada. Jangan panik, jangan bimbang. Kita nak sebut tanda-tanda itu semakin banyak di hadapan mata kita. InsyaAllah bulan depan saya akan mula membahas apakah Al-Tariq dan apakah An-Najmus Thaqib. Kita belajar basic science sikit. Belajar basic science. Tidaklah deep inside. Sikit-sikit lah. Kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta semua ini. Supaya kita berfikir agungnya Allah, haibatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa kulla syai'. Dialah yang mencipta segala-galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma
Wa sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.